Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di dalam rancangan Bicara Santai Falak bersama hos kita pada malam ni, iaitu Bahagian Falak dan Sumber Maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Bersama saya Syahrin Ahmad daripada Falak Online. Setiap hari Selasa kita bertemu di dalam ruangan yang seberingkas selama sejam, dan kita akan berborak-borak santai, berbicara berkenaan dengan ilmu falak, berita-berita yang sedang berlaku dalam dunia astronomi, yang sama ada dekat dalam negara ataupun luar negara, dan insya-Allah kita akan kongsikan juga beberapa tips aplikasi-aplikasi yang kita gunakan dalam astronomi ni. Jadi insya-Allah kita akan buat beberapa aplikasi yang kita akan kongsi malam ni. Jadi mudah-mudahan sempat lah kot. Okay. Jadi hari ini 13 Julai 2021. Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi. Walaupun petang tadi, siang tadi kita telah dikejutkan oleh berita yang nak kata terkejut pun, tak terkejut pun kan, macam dah boleh agak dah 11,000 kes, lebih daripada 11,000 kes COVID pada hari ini saja, Masya Allah. Subhanallah. Jadi bayangkan seriusnya kita berada dalam situasi sekarang ni, dan kita terus jaga kita lah, okay? Kita jaga kita, keluarga kita, rakan-rakan kita, dan berada di kawasan persekitaran kita, kita sama-sama mainkan peranan, okay? InsyaAllah. Nak komen banyak-banyak pun tak boleh nak komen kan, dah benda tu dah berlaku macam gitu kan. Jadi orang kata apa, kita teruskanlah berdoa pada Allah SWT agar diberi kekuatan dan kesabaran di dalam diri kita dan keluarga kita, keselamatan, lebih-lebih keselamatan, dan mudah-mudahan ini adalah hujan yang Allah telah berikan kepada kita. Nak lihat sejauh mana kita kembali meletakkan pengharapan kita 100%, 110%, 120% kepada Allah SWT kan. Jadi kita nak letak harapan kepada manusia, mungkin dah tak boleh dah. Tak ada dah kan. Tak ada daya dah kita. Semua sama je kan. Jadi sebenarnya kita ni kena letak pengharapan kepada Allah SWT kan. Jadi mungkin itulah Allah nak tunjuk kepada kita kan. Kembali kepada Allah SWT. Okay. Jadi malam ni insyaAllah kita bertemu rakan-rakan kita. Jadi jangan lupa seperti biasa, Ustaz Anwar kita apa khabar, dan seperti biasa kita sampaikan kita punya kata apa, pesanan daripada tuan rumah kita supaya like dan share kita punya ruang bicara falak pada hari ini kepada wall masing-masing, kepada kata apa, kepada page masing-masing, kepada grup WhatsApp masing-masing. Itulah malam-malam hari Selasa, malam Rabu ni kita kata apa, tak payahlah orang kata menggelintar cerita-cerita yang tak boleh nak buat apa kan. Jadi kita terus kata masuklah dalam kita kata apa, kita luangkan masa sejam ni untuk kita berbicara berkenaan dengan ilmu falak, ilmu astronomi kan. Jadi kalau kita berbicara dengan benda-benda lain ni tak ada guna juga kan. Gaduh sana sini tak guna juga kita kan. Sama je. Ya, itulah dia. Okey, jadi apa khabar kita, Sanwa, Tuan Daknam kita apa khabar, Rif kita dekat YouTube, VOK VOK alhamdulillah. Minggu ni saya kembali menggunakan StreamYard. Bila saya nak unsubscribe StreamYard tu, rupanya dia ada satu package yang murah, $10 sebulan, berbanding dengan yang package basic itu $25 sebulan kan. Jadi $10 sebulan, semua kata apa, package ataupun fungsi-fungsi dalam basic plan tu ada dalam yang ni, tapi dia letak dia punya logo StreamYard tu dekat penjuru atas kanan tu. Jadi okey lah. Dia kalau free punya version tu dia letak gambar itik dia tu. Gambar itik sebelah kiri tu kan, dengan gambar itik besar tu. Jadi gambar itik tu dah tak ada.
dia letak logo kecil sikit. Kan kira tak begitu mengganggu lah kita punya penglihatan kita kan. Jadi saya akan cubalah kita gunakan $10 sebulan ni, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sebab saya suka guna StreamYard ni sebab dia tidak makan resource banyak dalam PC kan. Jadi dia tak kacau kat situ lah. OBS ni kadang-kadang dia makan banyak sikit dia punya resource tu. Dia macam-macam dia boleh buat, cuma dia makan resource kan. PC kena power lah, PC gaming. Okay. Kita punya rakan kita King Ahimsa daripada Qatar. Apa khabar? Assalamualaikum. Jauh tu. Jadi di Qatar sekarang pukul apa Sang? Lebih kurang 5 jam kot daripada Malaysia kalau tak silap lah. So maknanya pukul 4 petang 4 petang di sana. Okay, itu dia. 4 petang di Qatar, matahari belum terbenam. Pukul 9 malam di Malaysia, matahari sudah terbenam. Itulah tanda-tanda menunjukkan bahawa bumi ini sfera. Okay? Bumi ini berbentuk bulat. Jadi kalau orang kata tak faham juga, tak dapat nak menolongnya. Okay? Itu dia, 16 hours 60 minutes itulah dia. Okay? Pukul 4.16. Okay, lebih kurang macam itulah. 4 suku lah. Kita punya waktu kita, Alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Jauh kita kita punya bicara kita ni internasional. Okey, sudah introduction kita tu mengapu-apu semua tu. Kita tengok ramai rakan-rakan dah masuk. Jadi rasanya kita boleh mulakan malam ni insya-Allah. Okey. Jadi saya kongsikan dulu dia punya screenshotnya di mana je. Okey, tu dia. Okey, seperti biasa saya terpaksa menggunakan cara yang berbelit-belit, iaitu saya sharekan screen iPad ni menerusi Google Meet dan saya share Google Meet tu dalam StreamYard. Ambil kau berpusing-pusing dia tu. Sedang menunggu ada satu HDMI converter tak sampai lagi. Dah beli dah. Duduk rumah ni kerja kita Shopee je kerja kan. Lelik Shopee je kerja. Jadi terjumpa benda tu, ada dapat advice daripada rakan saya dia kata gunalah HDMI converter. Dia tidak begitu memakan resource kan. Jadi sampai lagi belum sampai, insyaAllah. Esok lusa sampai kot. Jadi minggu depan insyaAllah kita guna converter tu, nak tengok okey ke tak. Kan. Sampai dia okey ke tak. Kalau okey, okey lah, kita boleh tak payahlah guna berbelit-belit guna Google Meet ni. Alright. Jadi kita punya kata apa, tajuk kita pada hari ni, okay, ada beberapa tajuk yang saya nak kongsikan sebelum kita masuk tutorial tutorial setiap hari itu kita buatlah sekali, dan kita akan berbicara beberapa berita menarik lah yang telah berlaku dalam dunia astronomi. Yang pertamanya, itulah dia kan, rasanya semua sudah mengikuti apakah yang telah berlaku bersama dengan kita punya orang kaya kita, iaitu daripada Virgin Atlantic atau Virgin Galactic, iaitu Richard Branson, orang kaya kita yang telah pun katanya berjaya pergi ke angkasa lepas, kan. Jadi pada yang dia berlaku pada hari Ahad lepas, kalau tak silap hari Ahad lepas, jadi kita malam Ahad Malaysia dah, kalau tak silap betul lah kan, Ahad Malaysia kita, jadi dia pagi hari Ahad. Dan kalau kita lihatkan orang kata apa yang telah berlaku pada hari tersebut, ialah Richard Branson ni, dia orang kaya ni, orang British kalau tak silap, dia telah menggunakan dia telah menggunakan kapal, bukan kapal angkasa sebenarnya, dia ada sebuah macam roket lah, macam roket kecil yang telah dibawa kepada satu level, dan kemudian dia pun akan dilepaskan daripada dia punya mothership dia tu, dan terus kapal yang kecil ni terus dilancarkan menggunakan roket naik ke atas, kan, naik ke atas ke angkasa lepas. Dia ada quotation sikit kat situ, ada ke angkasa lepas. Dan selama beberapa minit, kalau kita lihat dalam video ni, dia telah pun berada terapung-apung, terapung-apung
di dalam kapal angkasanya, kita pakai kapal angkasa lah. Dan kita boleh lihat video ni menunjukkan dia bersama dengan beberapa kru dia, ada 3 orang kru dia tu, semua staff kepada Virgin Galactic tu, telah pun melihat di luar tingkap-tingkap yang boleh dikatakan besar juga tu dalam kapal angkasa dia tu untuk melihat ke bawah ataupun ke atas, gantung pada macam mana dia berpusing tu, untuk melihat bumi kita kan. Jadi kalau kita perhatikan gambar yang dikongsikan di sini, video yang dikongsikan di sini merupakan satu kata momen yang boleh dikatakan cukup menarik, cukup mengujakan, terutama kepada Richard Branson ni. Umur dia dah 70 dah kalau tak silap kan, kalau baca dalam dia punya tu 70 dah tua dah sangat dah kan, 70 kan. Jadi 70 tahun dia dah pun orang kata berjaya kata apa, menggapai cita-cita ketika dia daripada kecil. Katanya lah, kalau kita baca dia punya profil dia tu, dia daripada kecil dia berangan nak pergi ke angkasa lepas. Dah umur 70 tahun barulah dapat berjaya kan. Jadi bayangkan betapa dia telah berusaha, dia bina dia punya company dia sendiri, syarikat dia sendiri, untuk terbang, untuk mereka sebuah kapal angkasa ataupun sebuah kapal yang boleh terbang ke angkasa lepas. Okay. Jadi kalau kita perhatikan siapa yang tengok live dia tu, memang dia kata biasalah dia orang bisnes kan. Jadi dia mempromosikan cara dia pergi ke angkasa lepas tu dalam keadaan yang kata apa, memang seperti orang bisnes lah kan. Dia cara dia promosinya, dia panggil orangnya, dia panggil dia punya pengacara dia tu daripada late night show kan, Stephen Colbert kan. Stephen Colbert, siapa yang follow dia punya YouTube channel Stephen Colbert ni, dia jadi pengacara dia. Ramai bila tengok pengacara dia tu, dia ramai yang tak suka, dia kata apa benda lah kan duduk melalut kat situ masa dia cakap-cakap masa tu kan. Tapi jadi itulah cara dia mempromosi diri dia. Pasal apa? Pasal dia ni akan menjual kerusi kepada sesiapa yang ingin pergi ke angkasa lepas. Satu kerusi tu dalam kapal angkasa dia tu bernilai $250,000 kan, $250,000 ambil kau. Kalau duit kita berapa juta? Lebih daripada 1 juta kan. Siapa yang ada duit lebih daripada 1 juta tu, dalam ASB ke apa, tak tahu nak buat apa tu, bolehlah bayar tu, boleh pergi ke angkasa lepas. Dapat rasa suasana di angkasa lepas terapung-rapung selama beberapa minit. Rasanya berapa minit je kot, tak sampai 5 minit kot dia berapung tu kan. Dan kita dapat melihat merasai suasana di angkasa lepas dan dapat melihat bumi daripada atas kan, daripada luar kan. Jadi ialah ada orang masih lagi mempertikaikan kerana katanya 80 km daripada permukaan bumi ni belum lagi sampai ke angkasa lepas. Sebab definisi angkasa lepas adalah dia kena melepasi garisan dipanggil sebagai Karma Line. Jadi saya kongsi sekejap, saya share sekejap. Karma Line ni, saya duk study juga ni. Apa benda Karma Line ni? Karma Line ni adalah garisan di angkasa lepas. Kalau kita melepasinya, barulah kita panggil sebagai angkasa lepas. Kan? Jadi, di manakah sempadan Karma Line ni? Ada yang kata 80 km daripada permukaan bumi. Ada yang kata 100 km baru capai. Jadi kalau tak silap saya dah baca semalam tadi, dulunya 100 km, tapi sekarang ni definisi baru adalah 80 km. Jadi masih lagi orang kata perdebatan lah kan, kerana sesiapa yang melepasi Karma Line ni, pada kedudukan itu dia atmosfera bumi ni terlampau nipis, jadi tidak akan berlaku sebarang, orang kata tidak boleh membantu orang kata sebarang pembakaran lah kan, orang kata sebarang pembakaran lah, okay? Kepada mana-mana kapal terbang nak pergi kan. Kapal terbang ni kan dia guna bahan api kan. Jadi bila lepasi pada tahap tu, dia tidak tak boleh nak membakar kan. Jadi dia itulah dipanggil sebagai angkasa lepas. Jadi bila dah macam tu, adalah perdebatannya. Okay? Dan kalau tak silap 2 minggu lagi, seorang lagi orang kaya dunia kita ni, Jeff Bezos, bekas CEO Amazon, Jeff Bezos kalau tak silap nama Jeff Bezos nama dia, dia pun akan melancarkan dia punya
company di sini, Blue Origin pun akan pergi ke angkasa lepas. Kan. Yang best tu pasal dia dah announce dulu dia akan pergi ke angkasa lepas. Hujung bulan Julai. Tiba-tiba si Richard Branson ni dia pergi umumkan dia pun pergi pada hari tu. Pada sebelah bulan apa bulan itu kan. 2 minggu lebih awal. Jadi ada orang kata dia bengang sikit lah kan. Dia kata potonglah dia ni kan. Kita dah announce, dia pergi announce 2 minggu lagi awal kan. Tapi kalau kita baca lah dia punya komen antara dua orang ni lah, dia kata yang Jeff Bezos kata dia tak kata apa, dia tak jealous kata kan. Tapi dia taji juga, dia kata pasal dia kata dia punya flight nanti 100 km. Yang si Richard Branson ni 80 km je. Jadi dia tu betul-betul lah kan angkasa lepas. Richard Branson ni dia macam CP-CP je, lebih kurang macam tu lah. Sekali dia orang lah, orang kaya kan, gaduh-gaduh kan, banyak duit kan. Jadi kita tunggulah macam mana Blue Origin nanti akan terbang pergi ke angkasa lepas. Dan Jeff Bezos rasanya dia sendiri akan pergi ke angkasa lepas. Dan dengar cerita itu Elon Musk dia pun nak pergi juga, tapi dia nak ikut si Richard Branson punya company. Dia dah bayar duit $250,000 tu. Dia dah booking salah satu daripada kerusi dia lah. Sedap je orang kaya ni kan, dia bayar $250,000 tu macam RM20 je kan. Tu dah dia kan. Orang kata apa yang berlaku sekarang ni, okay. Jadi kalau kita baca dalam ruangan komen Twitter ni, ramai juga yang biasalah dia komen daripada sudut kenapa buang masa, buang duit orang kaya ni kan, pergilah tolong manusia penduduk dunia ni banyak lagi masalah kan, global warming berlaku lah, kenapa tak keluarkan duit pergi ke situ kan. Itu benda-benda macam tu biasalah, ada orang komen macam gitulah. Sama juga macam kita lah, orang pergi angkasa lepas kan, orang pergi hantar roket kat luar tu, orang tanya balik kan, buat apa buang duit kan, apa tujuan dia pergi sana buang duit membazir-bazir, naik atas turun balik tu apa hasil dia. Tapi kalau kita tengok kan, nak menghantar orang ke angkasa lepas ni bukan dia boleh terbang macam gitu je. Dia kena mereka cipta kapal angkasa dia perlu belajar teknologi, dia perlu mereka teknologi baru kan. Jadi dia memberi peluang kepada pekerjaan pekerjaan kepada syarikat tu, kepada saintis-saintis, kepada engineer, jurutera, semua tu yang berpotensi untuk sama-sama mereka cipta benda-benda macam ni kan. Jadi Yalah pendebatan ni kan, jadi kita nak kata mana betul mana salah tu buang alam lah. Itu masing-masing punya pendapat kan. Mungkin kita punya follower kita pun ada masing-masing punya pendapat kan. Terpulang lah, kita tak kata mana yang betul mana tak betul kan. Kita timbang lah mana lebih banyak kebaikan dan mana lebih banyak keburukan dia kan. Tapi apa yang pasti ni duit dia nak buat apa suka hati dia lah. Macam kita lah, kita ada duit, kita nak beli apa suka hati kita lah kan. Tapi bila kita dah beli barang tu, sejauh mana barang tu memberi manfaat kepada kita, itu kita punya effort kan. Kalau kita beli barang mahal, simpan je, tak guna juga. Contoh kita beli teropong kan, beli teropong besar-besar tapi tak guna kan, tak guna juga kan, membazir je duit. Tapi kalau kita ada teropong kecil, selalu guna, dapat dia punya hasil cerapan dia tu. Bernilai lah benda tu kan, bernilai tu. Jadi itulah dia cerita Richard Branson ni kan. Jadi kita tunggu dalam masa 2 minggu lagi si Jeff Bezos akan naik terbang menggunakan dia punya syarikat dia tu, Blue Origin. Okay, rasa macam dia punya tu rasa bentuk roket kot, kalau tak silap lah. Okay. Jadi itulah dia. Jadi saya nak kongsi sikit gambar ni lah. Gambar yang ada kat sini ni. Dia tunjuk kalau boleh nampak dalam skrin ni. Kapal terbang commercial airline akan terbang dekat troposfer pada ketinggian 20 km. 20 km. Okay. Jadi itu yang kita nampak kapal terbang yang tinggi-tinggi, kadang-kadang siang-siang kan masa tak ada awan tu. Nampak dia terbang ke atas kepala kita tu, itu kira 20 km lah. 20 km daripada kepala kita. Jadi ISS, mana ISS kita? Space Station kita, ISS kita ni berada pada kedudukan 400 km. Okay. Jadi ISS kita ni dia tak tinggi sebenarnya, dia 400 km je.
daripada permukaan bumi, 400 km sahaja. Jadi dia kata apa, angkasa lepas ni, bukan angkasa lepas, atmosfera bumi kita ni sebenarnya nipis je, kan? Dia kira sampai 100 km dah tak ada dah. Jadi kalau kita lihat gambar bumi, kalau gambar bumi yang diambil gambar daripada satelit ke, daripada ISS ke apa ke, bumi ni adalah seketul benda, kan, seketul dunia yang kata apa, cukup fragile, kan, cukup fragile yang diselaputi oleh atmosfera yang begitu nipis. Boleh, itulah kata seumpama seperti kulit bawang, kan, seumpama atmosfera kita ni seperti kulit bawang, nipis saja, kan, yang luar satu angkasa lepas tu memang tak ada apa-apa, kan, tidak ada udara, tidak ada atmosfera. Jadi walaupun begitu nipis atmosfera kita, itulah yang telah membolehkan kita hidup, kan, bukan setakat kita saja, segala makhluk boleh hidup, kan, daripada sekecil kuman, sebesar-besar makhluk, kan, semua hidup di bawah lapisan atmosfera setebal 80 ataupun 100 km tu saja, kan. Itulah rahmat Allah SWT yang nak bagi pada kita, kan. Jadi itulah kita belajar benda ni, kan. Kadang-kadang kata, apa faedahnya belajar benda ni, nak tahu tebal-tebal atmosfera 80 km, 100 km, kita duduk bawah ni okey lah. Kan kadang orang cakap macam tu, kan. Buat apa penat-penat belajar hantar roket semua-semua tu. Tapi kalau kita lah kan, sepatutnya bila kita belajar macam ni, kita perhatikan apa yang berlaku, apa yang berada kat keliling kita tu. Itu pun cukup bagus sebab Allah sudah menyuruh kita melihat kejadian langit dan bumi, kan. Segala kejadian siang dan malam, pertukaran siang malam semua tu untuk lihat kebesaran Allah SWT. Jadi macam mana kita nak lihat kebesaran Allah SWT kalau kita tak perhatikan benda-benda macam ni? Itu sebabnya kita kena belajar. Walaupun kita tidak involve secara direct, tapi kita lihat orang buat, dia orang nak suka-suka, bergembira, suka hati dia orang lah. Kan? Tapi kita ni sebagai orang Islam ni kena lihatlah daripada sudut kebesaran Allah. Kan, Allah nak tunjuk kepada kita, nipis saja kita punya atmosfera kita ni, tak ada apa-apa pun. Tapi rahmat Allah yang turunkan kepada kita, kan, satu, kan, daripada 99 Allah simpan, itu baru satu. Kan, baru satu. Kan, yang satu rahmat Allah tu pun segala kehidupan dapat hidup. Bayangkan, Masya Allah, kan. Itulah saya, kena belajar. Jangan suka gaduh je kita ni, kan. Kerja kita gaduh je kita. Kuat gaduh kita ni. Okay, dah. Ini dah. Inilah dia, kan, bila suruh orang tua bicara santai falak. Macam inilah dia, ngomel. ngomel lah kerja dia. Okay. Kita tengok apa benda yang berlaku lagi dekat internet. Okay. Kita masuk laman web yang best ni, bernama falaonline.net. Sendiri punya laman web promote. Okay. Jadi okay, saya tengok komen-komen ni. Ada komen-komen ni, banyak yang tengok tapi komen tak ramai tahun minggu ni. Semua senyap je ke, tengah makan Maggi ke apa tu. Okay, Emma, apa khabar Emma dekat YouTube? Okay, Melaka clear. Pak Joko kita ada. Okay. Dia orang sudah vaksin ke? mungkin dia naik kapal angkasa tu, apa tu, COVID mati kot. Mati kesejukan. Okay, ingat Himsa kata, yalah, daripada belanja benda tak faedah, kan. Itulah dia, kan. Itulah dia. Kita ni benda situ je, suka belajar macam tu je. Okay. Jadi baru-baru ni setelah menulis satu artikel dekat Fala Online berkenaan dengan sebuah komet gergasi yang telah ditemui baru-baru ini, okay? Yang dikatakan 1000 kali ganda lebih masif. Jadi puas duk dengar, puas duk cari perkataan bahasa Melayu masif, tak jumpa. Tapi saya pernah terbaca perkataan masif ni ketika masuk sokar boy tu, masa Dr. Adlika menemui black hole yang massive, super massive black hole. Ketika tu saya terbaca, dia orang keluar perkataan massive ni dekat dalam surat khabar, kan. Jadi selalu surat khabar ni semua betul, kan. Jadi kita follow je lah. Tapi bila masuk dalam dia orang bahasanya website, tak jumpa pula perkataan massive tu. Jadi minta maaf lah kalau mungkin tersilap istilah dia, kan. Tapi saya tak jumpa perkataan massive dalam bahasa Melayu ni. Mungkin rakan-rakan boleh boleh bantu kot, kan, nak mentranslatekan perkataan ni. Sebab massive ni dia bukan berkaitan dengan size, okay. Dia kata jisim, macam ketumpatan dia kot, lebih kurang macam tu lah tu, okay.
Jadi apa yang berlaku di situ adalah pada baru-baru ini ada 2 orang saintis, okay? Nak menyebut nama dia pun payah, Bernardini dengan Bernstein, 2 orang ni. Dia seorang ni pelajar, student, okay? Student je dia tu. Dan so dia punya, asalnya dia punya lecturer kot, okay? Dr. Bernstein ni telah menemui telah menyelongkar data-data yang dikumpulkan oleh sebuah projek bernama Dark Energy Survey, okay? DES. Okay. Jadi Dark Energy Survey ni adalah satu, orang kata apa, satu kajian yang mereka sedang mencari dark energy lah, okay? Sebuah sumber gelap yang dikatakan memenuhi alam semesta kita ni. Cuma masalah dia tak nampak ada orang ni. Benda ni tak nampak. Kan yang kita nampak ni adalah 5% saja kalau siapa ingat segala benda yang kita nampak kat langit ni, bintang yang beribu berjuta-juta, galaksi yang cantik-cantik tu hanya 5% daripada keseluruhan yang sepatutnya ada dalam alam semesta ni. Sebab 95% tu kita tak nampak, tak tahu benda tu. Sifat pergerakan 5% ni menunjukkan ada 95% benda lain yang kita tak nampak, yang mempengaruhi sifat pergerakan 5% ni. Itu yang saintis dia katakan ada benda lain. Kan sebab saintis kata 5% benda yang kita nampak dengan ni, kalau 5% yang tu saja, dia tak sepatutnya bergerak macam tu. Contoh dia terabur, terbang, kabur. Dia tak sepatutnya macam tu. Tak cukup benda, tak cukup bahan. Jadi ada bahan lain yang tak nampak. Itu panggil sebagai dark matter, dark energy lah benda macam ni kan. Okay, itu cerita lain lah. Mungkin kita boleh sembang benda lain kot. Itu mungkin Pak Joko kita boleh cerita kot. Kan Pak Joko boleh cerita pasal dark energy ni. Saja kan kita tajikan dia. Benda-benda yang cerita Jumaat ni. Jadi yang best adalah dua orang ni, si siapa ni nama dia? Saya tulis nama dia. Okay, ni. Pelajar sarjana Pedro Bernardini dan seorang ahli astronomer Gary Bernstein, okay, daripada University Pennsylvania. Dia study data-data daripada Dark Energy Survey ni. Dark Energy Survey ni apa dia buat? Sebuah bala cerak. Okay. Kerja dia ambil gambar benda-benda kat langit, ambil kan. Jadi dia data tu, gambar-gambar tu, atau kita panggil data lah, disimpan. Jadi data banyak. Kita sekarang ni berlaku perlambakan data astronomi yang begitu banyak. Sampai orang saintis tak telarat nak cari, nak menyelongkarnya. Jadi sekarang ni apa yang dia buat, dia dikongsikan data tu kepada publik untuk buat study. Siapa-siapa lah research student ke apa benda ke buat study. Jadi daripada data yang dikumpulkan daripada tahun 2014 sampai 2018, yang dua orang ni duk study, dia tiba-tiba dia jumpa banyak benda dalam tu lah, dalam data tu. Kan? Dia jumpa banyak objek-objek yang bertaburan dekat belakang alam sistem suria kita ni lah. Komet ke apa benda semua tu kan. Tapi dia ada jumpa ada satu objek ni, dalam banyak-banyak data tu ada 32, kita anggaplah macam 32 keping gambar lah lebih kurang dalam tu, menunjukkan dia adalah objek yang sama tapi dia bergerak. Dia bergerak lah secara konsisten lah. Bergerak secara konsisten. Daripada berjuta-juta gambar, beratus ribu gambar dia study tu, dia tengok ada satu tu macam bergerak. Dia bukan objek lain, objek yang sama. Kan, objek yang sama. Jadi bila dia tengok, ini apa benda ni kan? Jadi bila dia tengok, rupanya pergerakan objek tu menyerupai sebuah komet. Okay. Komet ni kita tahu dia bergerak jauh daripada hujung alam semesta, lepas tu dia pergi bergerak menghampiri matahari. Lepas tu pusing balik jauh menghampiri matahari. Kan. Yang menyebabkan best ni adalah komet ni jauh, masa dia jumpa tu jauh, nun dekat belakang Neptune. Teramat jauh. Jadi dia belum jadi bentuk komet lagi. Komet ni bila dia jauh, dia beku. Jauh daripada matahari, dia beku. Sepatutnya tak nampak. Okay. Jadi dia tidak kata apa, dia kita tak nampak. Kita boleh nampak pasal dia sepatutnya dia kecil. Komet ni sepatutnya 10 km diameter dia, sepatutnya kecil, jadi tak nampak. Bila dia pergi menghampiri matahari, dia cair, dia keluar dia punya gas, jadi echo semua tu, barulah kita nampak. Bila dia menghampiri matahari. Okay. Tapi dia dah jumpa benda ni
belakang Neptune. Maknanya benda ni belum jadi komet dan kita boleh nampak dia, maknanya dia tu besar. Dan satu objek yang besar dan dikatakan saiz dia lebih kurang 100 km. Di situ tulis ni. Saiz antara 100 hingga 200 km diameter dia tu. Pasal dia kata kalau saiz objek macam tu, barulah kita boleh nampak ketika dia berada pada jarak belakang Neptune tu. Kan? Jadi dia orang jumpa benda tu. Kemudian bila dia dah jumpa benda tu, dia buat paper semua-semua tu kan. Kemudian ni saja. Bila dia umumkan penemuan ni, saintis ahli astronomer dia menggunakan sebuah rangkaian teleskop, network of teleskop. Banyak teleskop ni yang kepunyaan Les Combres Observatory. Sebutan kalau salah minta maaf. Les Combres Observatory ni dia pun ambil gambar. Bila dia ambil gambar, dia tengok benda tu dah menghasilkan koma. Koma ni adalah gas. Kan komet ni kalau dia kering, dia beku-beku lah, tapi bila dia dah mula menghampiri matahari tu, dia ais tu meluap jadi gas. Koma lah. Ada gas. Bila ada gas tu, barulah dia kata, oh, komet tu. Kan macam tu lah. Rupa-rupanya komet. Tapi masa dia jumpa, bila dia menghasilkan koma tu, ketika ini lah, dia dah menghampiri, dia dekat sikit daripada Neptune. Dia dekat jarak area orbit Uranus. Belah-belah situ dah. Jauh lah, masih jauh lagi ke belakang. Tapi sudah menghasilkan koma. Maknanya dia tu besar tu. Komet ni besar. Jadi dia punya sifat-sifat itulah yang membuat para saintis ataupun astronomer mengatakan bahawa komet ni adalah sebuah komet gergasi. Sebuah komet yang besar, jangan main-main kan. Jadi itulah dia, dan dikatakan pada tahun 2031 dia akan berada pada titik paling dekat dengan matahari. Tapi tolong jangan viral, kena faham dulu. Sebab apa? Bila dia berada pada titik paling dekat dengan matahari, dia berada pada jarak 11 AU, iaitu bersamaan dengan jarak planet Zuhal. Itu paling dekat lah. Lepas tu dia kostan balik, dia pusing balik, keluar balik. Titik paling dekat, point yang paling dekat tu adalah dekat planet Zuhal. Lepas tu dia pusing balik, dia tak ada macam sampai masuk ke orbit bumi kita kan, menghampiri sama jarak dengan orbit bumi ataupun pergi dekat matahari, pusing balik macam komet-komet biasa yang lain lah. Dia tak macam tu. Dia pusing jauh lah kat belakang. Dia U-turn dia tu jauh kat belakang. Dia dah U-turn dekat planet Zuhal. Jadi maknanya pada tahun 2031 dia dah, itu paling dekat. Kemudian dia pusing balik. Maknanya dia tak adalah nak pelanggar bumi ke tak ada kan. Jadi tolong jangan buat cerita yang merapu-rapu dan viral yang tak tentu arah. Faham dulu apakah yang berlaku dengan komet ni. Jadi dia tidak akan berlanggar. Dan dikatakan pada jarak tu pun mungkin kita tak akan dapat lihat dengan mata. Memang tak boleh lah. Tak mungkin dapat lihat dengan mata. Boleh dicerap menggunakan teleskop besar saja. Jadi kita tunggulah, tengoklah apa yang berlaku. Tapi yang menarik tu pasal apa? Bila komet ni ditemui, lama lah kan. Jadi saintis berpeluang untuk study komet ni daripada jauh, daripada sekarang lah. Daripada sekarang sampai tahun 2021. Berapa ni? Sekarang tahun 2021. 10 tahun boleh study, kita boleh study dan duk tengok apakah sifat-sifat yang berlaku, perubahan yang berlaku terhadap sebuah komet. Komet ni, satu lagi komet ni dia unik sebab apa? Sebab dia ni dikatakan baru first time masuk dalam kita punya sistem suria. Pasal orbit dia dikatakan berjuta-juta tahun. Itu pun orang tak boleh nak agak exactly berapa juta tahun. Dia kata millions of years, berjuta-juta tahun. Jauh lah. Maknanya dia mungkin baru kali pertama dia masuk dalam sistem suria kita. Jadi fresh. Kata pun masih dara lagi. Orang kata anak dara lagi. Jadi dia masih fresh lagi. Jadi kita boleh study macam-macam lah. Tengok dia punya sifat dia macam mana. Benda-benda macam tu kan. Jadi kalau tengok gambar yang dia telah kongsikan, dia rakam ni. Ni gambar yang dia temu ni. Jadi komet tu yang tu lah yang dalam bulatan hitam. Yang bulatan tengah-tengah tu. Macam tu je. Macam tu je ke? Kadang-kadang kan orang tak faham kan. Macam tu je ke? Boringnya. Memang macam tu lah gambar-gambar masa lepas ni. Kalau yang lawa-lawa tu, dia orang macam
Dia ambil gambar tu dan dia bagi naikkan color kan, bagi dia nampak cantik sikit lah, presentable lah. Tapi kalau kita lihat gambar yang daripada raw data mentah yang gambar yang kata apa, dia untuk study dia macam gitulah data dia pun. Tapi walaupun satu titik tu, itu adalah something, orang kata sesuatu yang menakjubkan. Kan? Bagi orang yang tak study, kan, bukan bidang dia ingat benda tu bintang. Kan kita ingat tu macam, lawa ni bintang tu. Kan? Padahal itu bukan bintang, itu komet. Kan? Itulah dia kan. Betapa banyaknya benda yang kita kena belajar sebenarnya ilmu falak ni. Kan? Ilmu falak, ilmu astronomi ni banyak sangat benda kita kena belajar. Jadi bukan kita je yang belajar, orang lain pun belajar. Kan? Jadi kalau kita tak mampu nak belajar sendiri, kita belajarlah daripada orang yang belajar benda tu. Kan? Bagi supaya kita dapat faham sikit. Macam saya ni bukan bidang saya ni pun. Tapi disebabkan kita baca, kita boleh dapat idea kan apa benda yang dia cerita tu. Jadi kita sampaikan balik lah. Kita ceritakan balik. Okay? Itulah dia komen ni. Tapi tengok balai cerap dia best ni. Dia siap posing kat bawah tu duduk. Lepas tu ada Star Trek lagi kat belakang kan. Jahat tu dia orang ni. Dia saja dia bagi tunjuk gambar-gambar macam ni. Saya tak habis cerita lagi yang dekat Australia tu. InsyaAllah minggu depan kita sambung cerita Australia tu. Nak tunjukkan balai cerap 4 segi yang bergerak tu kan. Saya ada video tu, jadi harap-harapnya boleh main video tu dekat dalam iPad ni supaya dia smooth sikit. Dan boleh kongsi kot insyaAllah minggu depan insyaAllah. Okay, jadi lupa lah punya ada komen dekat situ. Pak Jokowi kita apa? Massive, padat, pejal, tiada rongga dan bersaiz besar. Saiz besar Tapi kalau massive ni kadang-kadang kata apa, dia macam bintang neutron tu, dia massive tapi dia kecil. Kan neutron star tu, one of the most massive object in the universe. Bintang neutron, bintang yang nak mati tu kan, itu memang begitu begitu padat lah kan. Massive padat lah kot, begitu padat tapi dia kecil kan. Jadi itulah dia. Yalah, benda-benda macam ni lah kan, istilah. Okay, alright. So kita apa lagi cerita? Apa lagi cerita yang kita boleh kongsi malam ni? Kita tengok okay, saya nak kongsi satu website Saya baru tu jumpa itu, belik kat internet Ada satu website ni nama dia time.unitarium.com. Okay, time.unitarium.com. Macam mana saya nak saya letak dalam komen ni lah. time.unitarium.com. Harap dia boleh keluar dalam komen ni. Okay, alright. Jadi dia adalah satu website yang dia tunjukkan pergerakan bulan, animasi bulan dan fasa dia. Okay. Menarik juga. Ini dia tunjuk pergerakan posisi kedudukan bulan ketika dia masih dikira tu. Sebelah kanan dia tunjuk fasa bulan. Fasa bulan. Okay. Dia tunjuk dia punya illuminasi illumination. Okay. Illumination, berapa persen dia telah terang, jarak dia daripada bumi, semua tu lah, siapa yang berminat lah. Dan ini kita boleh lihat pergerakan ini dia tak ikut skala jarak sebenar. Saiz bulan dan bumi ni saya tengok ikut saiz sebenar. Tapi jarak bumi ke bulan tu bukan jarak sebenar, dia dekatkan sikit. Yalah, sebab depan tu matahari yang atas tu kan, jadi dia tak adalah matahari tu dekat macam tu kan. Tapi dia menarik ni sebab kita boleh cuba lihat bumi tu kan, bumi kita berputar 24 jam. Tapi bila by the time bumi dah berputar 24 jam, bulan dah bergerak sedikit ke kiri. Kan, nampak kan? Dia katakan kan ada benda putih ni kan. Itu yang benda putih tu yang macam kutub utara tu. Okay? Jadi kita jadikan yang benda putih tu sebagai tanda kita lah. Jadi sekarang ni bila tanda putih tu tunjuk ke bawah, bulan dekat situ. So, bila dia berpusing sekali lagi, bulan dah bergerak sedikit, beranjak sikit. Itu nak menunjukkan bahawa
dalam masa 24 jam bumi berpusing, okay, bulan dah bergerak sedikit, beranjak sedikit. Itu sebabnya kadang-kadang bila kita tengok anak bulan dekat Malaysia tak nampak, tapi dalam masa beberapa jam, 5 jam katakan, bila sampai dekat Mekah dah boleh nampak kat sana kan. Kenapa? Sebab dalam masa 5 jam tu bulan dah bergerak sedikit. Apatah lagi kalau 24 jam. Itu sebabnya kalau katakan bulan kita tak nampak kat Malaysia, bila pergi dekat Amerika Syarikat, dia beza dengan kita kan 12 jam. So maknanya dalam masa 12 jam tu bulan dah, dalam masa 12 jam maknanya bumi dah berputar separuh, bulan dah bergerak jauh dah. Kan? Itu sebabnya kat sana kalau kita tak nampak anak bulan, dia orang nampak. Sebab sifat pergerakan bulan macam tu, kena faham. Okay? Bulan tu bergerak, dia bukan lompat-lompat, dia bergerak secara kata apa? Bergerak pada secara sekuen lah. Berterusan. Kita je nampak dia macam lompat-lompat. Hari ni kita nampak macam bulan sabit. Esok atas sikit, lusa atas sikit. Dia tak macam tu dia bergerak tapi perlahan. 24 jam kemudian baru kita nampak, dia dah beralih dah. Jadi bagus guna website ni time.unitarium.com tu dan lihat dia punya animasi tu lah. Dia adalah beberapa animasi lain yang kira menarik lah. Kita boleh main-main ini terjumpa semalam. Okay. Kita dah cerita dekat pasal time.unitarium.com. Lagi satu yang saya suka tengok dekat sini adalah Twitter oleh Dr. James O'Donnell ni. Dr. James O'Donnell ni dia suka buat animasi yang kata apa, membolehkan kita faham. Kan dulu saya rasa, saya tak ingat saya pernah kongsi ke tak. Saya rasa tak pernah kongsi kot dalam bicara falak ni. Dia adalah saya kongsi masa kelas, ada kelas falak lain lah. Menunjukkan pergerakan macam tadi lah, pergerakan bulan, pusingan bulan dengan fasa bulan, pusingan bumi dengan fasa bulan kan. Jadi dia suka buat benda macam tu. Jadi dia punya visual itu memudahkan orang faham. Jadi yang dia kongsi baru-baru ini berkenaan dengan sebuah gravity kan. Pasal dia tengok gravity bagi objek-objek di sistem suria ni berlainan kan. Gravity kat matahari lagi kuat berbanding dengan bumi, tapi gravity bumi bagi kuat berbanding dengan bulan. Benda-benda macam tu lah. Jadi dia buat banyak animasi yang menarik. So yang ni dikatakan jika dia jatuhkan sebuah bola 1 kilometer daripada permukaan bumi, berapa lama dia nak sampai. Yang menarik tu adalah animasi ni dia guna real time, waktu sebenar. Dan maknanya dia kira buat animasi ni memang kalau kita tengok benda tu jatuh, itulah kelajuan dia. Kan, kalau sebenar-benarnya. Kan, dia bukan cepatkan video ataupun dia slowkan video. Okay? Jadi menarik. Cuba tengok. Saya buat lagi. Saya watch again ni. Cuba tengok perbezaan kelajuan benda yang jatuh. Tengok matahari. Jatuh. Itu bayangkan. Benda yang 1 kilometer tu, itulah dia. Dah jatuh. Dalam masa berapa second, dah jatuh kat permukaan bumi. Kita bumi ni. Nampak? Tak boleh nak zoom lah. Okay. Bumi, benda tu baru jatuh. Planet Marikh, Mercury lambat sikit. Nampak? Mercury kalau benda tu dilepaskan, dia lambat sikit tu. Bulan kita pun lambat nak jatuh. Okay. Paling lambat adalah Sirius ataupun planet kerdil Sirius. Okay. Itu paling slow. Menunjukkan bahawa gravity dia paling lemah. Dan yelah dia tidak masif lah. Katakan dia tidak padat. Pluto pun laju. Kan? Pluto pun laju. Jadi nampak yang lain semua dah jatuh dah. Okay? Jadi dia satu animasi yang baik, yang menarik, yang menunjukkan apa yang berlaku dekat sana. Sebab apa bila gravity ni, bila buat macam ni, dia tidak dianggapkan sebagai dalam keadaan yang tidak ada udara lah. Tidak ada udara, tidak ada drag. Kan, tidak ada tidak ada drag lah, tidak ada udara yang boleh menyebabkan benda tu jatuh berlainan kelajuan kan. Sebabkan ingat kita buat eksperimen kan, kalau kita ambil bulu kita ambil bulu kan, bulu pelepah dengan bola tenis, katakan kita lepaskan, bola tenis jatuh dulu, bulu pelepah ni jatuh kemudian lambat kan. Sebab apa? Pasal kita ada udara.
Tapi bila dia buat eksperimen tu dekat bulan tak ada udara. Kan? Jadi bila dilepaskan memang benda tu jatuh berdasarkan jisim. Jisim benda tu. Jadi dia tidak benda tu jatuh, bila tu jatuh dia tidak kisah benda tu jisim tinggi atau berjisim rendah. Okay? Tapi dia jatuh sama. Waktu yang sama. Okay? Cuba tengok yang video yang dia kongsikan ni. Ada satu video ni. Ni dia. Video ni yang dibuat oleh astronot Apollo berapa saya tak ingat. Video ni dia kelabu sikit. Tengok dia buat eksperimen tu, dia ambil dua benda, kalau tak silap tukul besi dengan apa benda tu? Kayu ke apa? Saya baca je. If you drop a feather and a hammer on the moon. Okay. Sebab bulu pelepah dengan yang belah kiri tu dia punya hammer lah, menukul lah. Jadi bila dia lepaskan, cuba tengok benda tu, dua-dua tu jatuh pada kelajuan yang sama. Tengok tengok dia dah lepaskan tu. Bila dia lepaskan ke bawah, ni kat bulan nampak? Susah nak nampak dalam video ni, je saya gostan balik. Nampak tak ke tangan dia? Susah nak nampak dalam video ni. Tapi kalau boleh tengok betul-betul dia ada bulu pelepah yang belaki, tangan belaki tu jatuh dengan dia punya pendukul tu jatuh. Sama kelajuan. Okay. Jadi menunjukkan bahawa kalau dalam keadaan tidak ada udara, tidak ada pengaruh udara, benda yang berjisim berlainan pun dia akan jatuh pada waktu yang sama. Okay. Menarik. Okay. Dia punya penerangan if you drop a feather and a hammer on the moon from the same height at the same time, both land simultaneously. This is because without significant air resistance, tanpa ada rintangan udara. All objects will fall at the same rate regardless of the mass. Jadi ini adalah satu sains atau eksperimen yang telah orang ramai dah buat, bukan setakat kat bulan je. Siapa yang minat, siapa nama dia ni? Yang saintis yang dekat British ni. Apa nama dia? Sekejap saya check dalam Twitter ni. Mana dia? Brian Cox. Okay. Pun dia ada buat eksperimen, rasa kat YouTube ada kot. Mana benda ni? Tak jumpa lah kan. Macam-macam. Tapi dia ada lah benda tu. Dia menunjukkan bahawa dia pun buat eksperimen dalam satu bilik yang tidak ada udara. Kan dia buat eksperimen, benda tu jatuh serentak. Okay? So benda-benda macam ni lah. Ini semua adalah benda-benda eksperimen yang kita nak cuba faham alam. Kita nak cuba faham sifat-sifat alam. Sifat-sifat alam ni adalah alam yang Allah cipta. Kan? Jadi, bila kita belajar sifat alam ni, alam yang Allah cipta ni, ialah langit bumi yang Allah cipta. Jadi, kita akan dapat lihat hebatnya, Allah kata, pencipta kita. Kan? Allah SWT yang mencipta langit dan bumi dan segala yang berada di antara kedua-duanya. Itu sebabnya bila kita belajar macam ni, kita akan lebih kuat iman kita. Kan? Itu sebabnya kena belajar. Kalau tak nak belajar, tu masalah aja tu yang keluar macam-macam teori. Menipu lah apa benda semua-semua tu kan. Itu masalah orang kata kebanyakan daripada orang kita lah. Bukan tak semua. Okay? Tapi kebanyakan jugalah. Payah juga nak mikir benda ni kan. Okay, baik. Apa lagi cerita? Okay, kita nak tengok adakah ISS boleh kelihatan. Kan? Ini rasanya 2-3 minggu lepas ni ada orang dia bagi ni, bila saya tunjuk gambar awan dia tengok-tengok, dia pun termiss, kita dapat tengok ISS. Jadi seperti biasa, kita punya laman web yang rujukan kita ISS adalah heavensabove.com. Okay? Heavensabove.com adalah laman web yang cukup bagus untuk kita dia tolong kirakan untuk kita pergerakan satelit-satelit yang ada dekat atas kepala kita, termasuk ISS. Kan sebelum ni kalau satelit SpaceX satelit tu, satelit yang banyak ataupun dia ada keluar dekat dalam ni juga. Okay. Sekarang ni pun stesen angkasa antarabangsa stesen angkasa China pun ada dalam ni juga. Okay. Jadi dia akan beritahu berdasarkan start daripada 13 bulan dia kira 10 hari pada lokasi kita kena set lokasi kita. Macam ini saya set dekat saya punya
lokasi kita lah. Ni dia. Ni lokasi kita ni, lokasi saya ni. Kemudian dia tunjukkan, dia kirakan dia akan buat satu jadual. Jadual ni dia akan menunjukkan bilakah kita boleh nampak ISS. Dan kalau kita tengok dalam masa 10 hari yang akan datang, banyak ni. Malam ni ada. Oh, tadi ada pukul 9 tadi. Lepas lah. Tak apalah. Esok ada. 14 hari bulan ada, 15 ada, 17 ada, 18 ada, 19 ada. Oh, menarik ni. Menarik. Antara banyak-banyak ni, kita cuba tengok yang brightness, magnitude, okay, kecerahan. Kecerahan ni adalah dia punya kecerahan objek tu. Lagi ingat seperti mana saya sebut minggu lepas, kecerahan ataupun magnitude ni lagi kecil nombor dia, lagi terang dekat langit. Okay, dalam kes macam ni, kalau nombor dia negatif 3 dia terang. Negatif 3 tu hampir-hampir nak sama dengan planet Venus. Okay, jadi kita terang tu. Jadi kita fokuskan yang benda-benda yang terang. Kalau magnetik kosong ni macam bintang-bintang, macam bintang apa tu, kat Boros Orion tu lah, lebih kurang macam tu lah. Bintang yang Betelgeuse, Rigel lah, terang macam itu je. Tapi negatif 3 ni terang. Jadi kalau kita tengok, 2 tarikh ni, 15, ambil 17 lah. 17 hari bulan, pukul 6 pagi, okay? Subuh. 6 pagi, 6.13, habis dia hilang 6.16, okay? Jadi dekat manakah kedudukan dia? Kita klikkan dekat 17 Julai tu. Okay, ni dia tunjuk peta ni. Okay, nampak peta ni. Peta ni adalah panggil sebagai All Sky Star Chart. Okay, saya ada beritahu minggu lepas ni. Dalam Sky Safari tu kita boleh tunjuk All Sky Star Chart ni. Dia menunjukkan inilah keadaan keseluruhan langit. Dan garisan hitam tu menunjukkan lintasan ISS tu. Point ketika dia paling terang, maximum altitude pada pukul 6.13. Jadi kalau 6.13 ni, tu dia. Jadi dia sebelah mana ni? Dia akan berada dekat sebelah utara. Kalau kita tengok ni, sebelah utara lah. Dia akan muncul daripada langit barat laut. Okay, barat laut yang atas ni. Kemudian dia akan naik ke atas. Paling terang dekat sebelah langit utara. Kemudian dia akan terus jatuh ke sebelah timur sampai ke tenggara. Jadi maknanya kalau katakan sana, macam saya punya ni utara kan. Jadi daripada barat laut naik ke utara, dia terang. Kemudian dia akan pergi ke timur, turun ke tenggara sebelah sana. Okay, pukul apa? Pukul 6 pagi. Subuh, lepas subuh ni. Jadi boleh ni, menarik ni. Boleh tengok ni. Okay, ini yang paling best lah antara banyak-banyak yang tadi tu. 17 Julai. 17 hari apa Hari Jumaat kot. Jumaat ke Sabtu. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Jadi yang lain tu pun boleh cuba juga. Kadang-kadang dia tinggi tak tinggi je lah. Okay. Okay, boleh. ISS ni. Okay. Tengok lagi. Apa lagi yang menarik Okay, Comet Gergasi. Okay dah kira ada lah. Okay, jadi saya masuk sikit Sky Safari. Okay, kita ada lebih 10 minit ni. Sky Safari tu sikit je lah kan. Tajuk kita main besar. Tajuk dia besar tapi tajuk Sky Safari tu sikit. Jadi saya nak kongsikan sikit berkenaan dengan gambar teleskop ni. Saya minggu lepas tiba-tiba mati kutu, mati akal. Jadi blur je. Tak tahu kenapa dia tak keluar. Okay. Tapi minggu ni saya dah test tadi dah okey lah. Cuma sebelum tu nak cerita apa yang sedang berlaku waktu maghrib kita ni. Okay. Kalau kita lihat lebih kurang waktu maghrib kita ni, kalau kita lihat sebelah barat, kan kita nampak planet Venus kan. Tadilah, kalau tadi kan kita akan nampak bulan. Siapa yang nampak langit lah. Dah 2-3, dah seminggu lebih tak nampak langit kita ni. Dekat sini ni. Kat KL ni kan hujan, berawan je. Jadi siapa yang tadi nampak, kita akan nampak bulan. Okay. Kemudian kita akan nampak bawah tu planet Venus. Tapi sebenarnya planet Venus tu kalau kita lihat, sebelah planet Venus tu, kalau dengan mata mungkin susah sikit. Tapi kalau kita guna teleskop ataupun binocular, kita akan nampak sebelah tu planet Marikh.
Jadi sekarang ni planet Venus dia melintasi sebelah planet Marikh. Ini hari ni. Kalau semalam, semalam dia jauh sikit. Ini semalam. Semalam Venus dekat bawah, Marikh sebelah atas. Tapi kalau hari ni dia melintas. Okay. Esok makin jauh dah. Lusa makin jauh. Jadi sebenarnya petang tadi lah yang paling dekat antara Marikh dengan planet Venus. Fenomena ni kita panggil sebagai fenomena conjunction. Okay. Kalau istilahnya kita boleh panggil sebagai ijtimak kot. Ijtimak ataupun tapi orang jangan panggil ijtimak planet kot. Okay. Orang panggil ijtimak bulan, tapi dia sebenarnya conjunction lah. Conjunction tu bermaksud dua objek, sama ada planet dengan planet ke bulan dengan planet ataupun bulan dengan bintang, planet dengan bintang berlintasi hampir antara satu sama lain, dekat. Kita nampak cakap langit tu macam dekat je, cantik je, conjunction. Okay? Kalau lebih daripada dua, orang tak panggil sangat conjunction, dia panggil sebagai groupings, berkumpul, group, pengumpulan. Tapi tak tahulah ada istilah tu. Jean Mus, pakar matematik Belgium yang buat buku tu astronomical algorithm tu, dia kata kalau yang conjunction dua, kalau lebih daripada dua dia panggil sebagai groupings. Tu istilah kot. Okay? Tapi tak kisahlah. Kita panggil apa pun, asalkan kita faham benda yang kita dah kat langit tu adalah dua objek yang berdekatan, Marikh dengan Venus. Dan sebenarnya itulah dia nak tengok sebenarnya, nak membandingkan keadaan planet Marikh dengan Venus sekarang. Sebab apa? Planet Marikh sekarang ni jauh nun kat belakang matahari, dia nak makin jauh dekat belakang matahari. Jadi itu sebabnya dia tak terang. Dia kelam je, kecil, pudar je. Jadi dia tak best. Waktu sekarang ni memang tak best. Siapa nak teropong jangan cari planet Marikh, tak best. Dalam teropong pun kecil. Saya pernah try dalam teropong ni, tengok macam tu je ke? Sampai tahap macam tu saya ni kan. Jadi dah jauh sangat lah. Jadi kalau kita nak merakam dia dalam bentuk gambar, nampak lihat permukaan dia dah tak ada dah peluang dah tu. Okay? Tapi planet Venus sekarang dia makin terang, makin tinggi, makin terang. Jadi kita nak bandingkan dua tu kan, tapi itulah tak dapat nak ambil gambar. Saya tak tahulah ada tak rakan-rakan yang lain yang dapat ambil gambar. Saya tak pasti kan, saya lama dah tak tengok dalam social media ni kan. Kadang ni lah. Pernah tengok komen orang kan, aduh je kerja kan. Jadi kadang letih juga, kita bagi relax, tenang hati kan. Itulah dia kan, bahana social media ni kan. Jadi inilah dia kedudukan dia ni. Jadi yang menarik tu adalah dalam Sel Safari ni dia ada bahagian dia panggil observe kat bawah ni. Okay? Bila observe tu dia ada equipment kat bawah equipment. Okay? Yang ni lah yang kita boleh letakkan teleskop apa yang kita guna, eyepiece apa yang kita ada, ataupun kamera yang kita guna, ataupun kita nak guna Barlow lens ke apa benda ke. Jadi dia akan apa kau? Dia akan tunjukkan field of view, medan penglihatan alat yang kita guna. Contohnya kalau katakan kita guna teleskop dan kita guna eyepiece ni, besar mana kita boleh nampak kat langit tu. Ataupun kita ada teleskop, pasang kamera, dalam view kamera tu 4 segi tu, luas mana yang kita boleh lihat dalam kamera tu. Jadi dia akan lukis petak dah tu. Okay? Jadi dalam Sky Safari ni, dia ada tulis add teleskop. Nampak kan? Dan kalau dia lambat sikit, dia nak keluar dari senarai dia ni. Kita mula kita ingat kosong je, tapi sebenarnya dia ada benda ni. Okay? Kita tunggu dia loading. Kadang-kadang banyak sangat. Tu baru dia keluar, nampak? Jadi dekat sini, dia ada banyak ni. Daripada berbagai jenama. APM, ASA, Astrotech, Skywatcher, Celestron, MIT, semua ada dalam ni. Teleskop yang kira ada dalam market lah. Kan? Dan kita boleh juga create kita punya teleskop sendiri. Katakan kita punya teleskop, kita tahu teleskop model ni aperture, size cermin dia berapa, focal length dia berapa, kita boleh masukkan nilai dia dalam ni. Kan? Jadi kita boleh create kita punya teleskop sendiri. Itu teleskop. Kemudian dekat bawah tu dia ada eyepiece. Saya nak cerita ni kamera. Pasal kita nak ambil gambar kan. Kita boleh add kamera, dan kamera ni pun dia akan keluarkan senarai. Kenal kamera lah. So, dia kambung lah kamera yang CCD, kamera yang DSLR macam gini. Apogee ni adalah kamera CCD. Okay? Tapi kalau kita search Canon, nampak? Canon pun ada.
Canon EOS 5D Mark II, 60D, 6D, semua ada dalam ni kan. Jadi kita boleh pilih apa kamera kita ada. Kalau kita tak ada kamera kita tak ada dalam tu, kita boleh create custom kamera. Tapi ni kita kena tahu spesifikasi kamera tu lah. Ini agak technical sikit, jadi saya tak nak cerita ini. Kita kena tahu dia punya sensor height, width, pixel width, berapa benda tu. Benda tu sebenarnya maklumat tu kita boleh dapat daripada website kamera, yang kedai yang jual kamera, dia akan keluar, dia akan tulis benda-benda macam tu kan. Jadi ini kita kena faham sikit. Jadi kalau tak faham pun, bagi saya kita ambil je kamera yang lebih kurang macam kita je kan. Kalau kita ada Canon 60D, kalau tak jumpa Canon 60D, kita jumpa Canon 70D, tak ada 70D tu, tak ada masalah pun kan, sebab tak banyak beza sangat dia punya size tu. Okay? Jadi bila dah macam tu, apa yang kita buat adalah yang tadi tu kita tekan observe, tadi equipment yang bawah tu, tapi yang kita pilih yang scope display, yang kedua daripada bawah tu, scope display. Dekat sinilah kita letak gabungan antara teleskop dengan kamera yang kita nak guna kan. Contoh dia macam gini kan, choose equipment, saya pilih yang ni. Katalah daripada teleskop yang kita dah pilih tadi, kita dah masuk, katakan saya masuk teleskop Skywatcher Equinox ED120. Itu teleskop yang saya guna je lah. Okay, mana dia benda tu mulalah dia buat pelik-pelik ni kan. Dah. Okay, Skywatcher ni ada tanda right tu. Kemudian kamera katakan Canon 70D. Dia tulis dekat tu Dia tanda right tu sebelah kanan. Okay. Jadi bila kita dah tu, kita tekan done. Dia hilang pula kan. Jadi kena tekan balik semula scope display ni. Jadi nampak tak dekat senarai tu yang nombor 5 daripada atas tu. 1, 2, 3, 4, 5 tu. Yang ni. Nampak saya gerak-gerak ni kan. Ini dah tulis Equinox 120D dengan EOS 70D kan. Jadi kalau katakan kita nak tunjuk benda tu, petak dia tu, field of view tu keluar ke tak keluar. Okay, kita pilih mana yang kita punya alat kita ni. Kita tekan macam tu, tekan done. Tapi sebelum tekan done tu, dekat bawah ni dia tulis tau. Dekat bawah tu dia tulis draw label, crosshair, apa benda semua tu. Tulis show even if not connected to telescope. Dia kena enable kan tu. Nampak yang saya gerakkan ni. Dia kena enable kan, show walaupun kita tak sambung pada teleskop, kita keluarkan benda part segi tu. Sebab apa tau? Sebab Sky Safari ni dia boleh sambung pada teleskop, dia boleh control teleskop. Tapi dalam setting default dia ni, dia kena sambung teleskop baru dia keluar benda tu. Tapi kalau kita nak paksa dia keluar walaupun tak sambung pada teleskop, kita kena enablekan dia ni. Okay? Okay. Bila dah tekan enable, tekan done, nampak yang part segi tu. Part segi tu menunjukkan itulah kita punya medan penglihatan kamera kita tu kan. Dia kalau kadang-kadang dia sengit macam tu, dia pasal dia ikut bentuk teleskop tu kan. Kita punya kamera kita tu sengit macam mana, kita nak baiki balik kita punya sengit benda tu, pergi balik dekat scope display, pergi dekat bawah sekali, field rotation yang bawah sekali, yang tu kan, field rotation, kita adjust. Nampak, kita adjust bagi dia tegak ke kan, bagi macam biasalah macam kita ambil gambar kan, bagi tegak, kemudian tekan done. Jadi bila macam gini, saya boleh imagine lah, katakan saya guna teleskop yang Skywatcher yang hitam ni dengan kamera 70D. Kalau ambil gambar petang tadi, planet Venus dengan Marikh nampak dalam satu medan penglihatan, field of view. Jadi ngam lah, cantik lah. Macam itulah dia. Jadi kalau esok macam mana esok? Kalau esok kita tukar tarikh, dia masih lagi boleh muat lagi. Ada peluang lagi kalau nak ambil gambar lah esok lah kan. Cuma dia dah makin jauh. Tapi kalau lusa 15 Julai, tak boleh dah. Dia dah terkeluar. Kalau kita nak ambil gambar planet Venus, Marikh tak ada. Kalau kita nak ambil gambar Marikh, Venus keluar pula. Jadi kalau nak ambil gambar dua-dua ni, terkeluar daripada field of view kita kan. Melainkan kita sengitkan kamera tu menegak lah. Jadi 4 segi tu jadi tegak, menegak macam tu kan. Boleh muat sikit kot. Jadi peluang terakhir adalah esok lah. Kalau katakan saya nak ambil gambar, gunakan teleskop yang ni kan. Jadi dia ada satu panduan yang cukup bagus. Bukan Sky Safari saja yang ada, Stellarium pun ada juga. Ini adalah satu features yang cukup penting bagi kita kalau yang nak ambil gambar menggunakan teleskop, ataupun kita nak ambil gambar menggunakan lens kamera 50mm ke 135mm ke benda ke. Framing kita tu, adakah benda tu muat dalam kita punya view? Itu kita kena plan lah.
planning kita tu penting. Kalau kita nak ambil gambar, nak muat, kita nak guna apa? Kalau kita guna nak muat dua planet ni, jangan kita guna teleskop yang besar-besar. Jadi bila dia zoom sangat, tak nampak dua-dua kan. Jadi kalau kita nak cantik, kita guna teleskop yang kecil. Kan? Jadi dia benda-benda macam tu kita boleh buat. Planning, itu nanti saya akan terangkan lebih detail nanti. Planning, macam mana kita nak plan ambil gambar menggunakan Sky Safari ataupun Stellarium tu nantilah. Okay? Cara-cara macam tu lah, dia sama je tapi dia adalah satu fungsi yang jarang ramai daripada kita yang jarang guna. Kan? Sepatutnya kita guna benda tu kan. Alang-alang dah ada benda tu, gunalah. Kan? Siapa suruh tak guna, rugi je. Okay? Alright. So itulah dia kedudukan kita, dia punya Sky Safari punya tutorial. Sikit je minggu ni, 10 minit je. Kan? Banyak duk sembang benda lain. Jadi minta maaf banyak lah kalau bagi yang tertunggu-tunggu berkenaan dengan Sky Safari tu, jadi minta maaf banyak lah. Saya ingatkan cerita-cerita yang tadi tu pendek je, rupanya duk sembang tadi tu banyak pula. Jadi insyaAllah kita akan adjust lah macam mana yang kita nak buat cerita tu nanti minggu depan. Jadi lebih kurang macam tu lah untuk minggu ni. Jadi mudah-mudahan kepada rakan-rakan semua, terima kasih lah kepada sudi mendengar kita punya ruang chat kita malam ni agak sunyi. Semua ada ke tak ada saya pun tak pasti. Dia baru masuk, baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf baru dah nak habis dah ni. Kan dah 10 suku dah habis, dah sejam kita. Jadi boleh rewind balik ataupun tengok balik kita punya kita punya rakaman kita ni nanti. Jadi start hari kita ada, insya-Allah, tabarakallah. Okay. Jadi itu saja untuk minggu ni. Mudah-mudahan kita boleh bertemu minggu depan dan kita akan dapat sambung cerita Australia. Harap-harapnya alat HDMI converter tu sampai lah kot. Jadi saya boleh tunjuk lah dalam video dekat sini ni lebih mudah lah, lebih smooth kot. Kan kita akan cuba nanti lah. Kita akan cuba lagi lah, insya-Allah. Tengok macam mana keadaan minggu depan. Okey, jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada doa-doa rakan-rakan yang saya telah beritahu kakak saya, abang ipar saya dengan adik saudara saya kena COVID minggu lepas. Jadi alhamdulillah abang ipar saya dia dah sembuh lah, dia dah balik rumah, dia kena kuarantin dekat MIPS tu. Tapi kakak saya dengan anak saudara saya tu dia kuarantin kat rumah kan, jadi tak masih lagi itulah sedang sembuh lah sikit-sikit, insya-Allah. Jadi teruskan bisa minta terima kasih banyak atas doa-doa semua. Dan itulah dia, sama-samalah kita jaga sama kita kan. Kalau tak payah keluar tu jangan keluar lah. Tapi itulah dia, bila dah kita boleh keluar sekolah pun, kesian anak-anak kita ni nak sekolah macam tak nak je kan. Anak saya seorang ni pun nak masuk matrik lah ni kan. Jadi macam mana pula universiti dia ni, takkan universiti kat rumah je. Universiti kat rumah je. Allah Akbar. Itulah dia, doakan agar kita terus selamat daripada COVID, insya-Allah. Okay, baik. Jadi terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang dah masuk, yang baru masuk, yang senyap-senyap masuk, baru muncul. Terima kasih banyak. Dan kalau ada panjang umur, murah rezeki, kita akan jumpa minggu hadapan, insya-Allah. Jadi yang segala kekurangan tu adalah daripada kelemahan saya, yang baik tu adalah daripada Allah SWT. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi, insya-Allah.